Bertemu semula kita dalam Aspirasi Cup Break. Bagi-baki 6 episod selepas ini, kita bakal membawa anda semua penonton di rumah melihat semula perjalanan 2 pusingan terakhir musim 2020 yang telah dilangsungkan di Liga Antarabangsa Sepak. Fokus pada episod ini adalah perlumbaan bagi kategori satu pengeluar Yamaha iaitu Eon Credit Yamaha MVX Challenge dan Yamaha Petronas Super Series sebelum ke kategori Wira KBS. Bagi kategori Eon Credit Yamaha MVX Challenge, kedudukan keseluruhan bagi perebutan mahkota kejuaraan kategori ini masih diterajui oleh Muhammad Aiman Aziz dengan mengumpul 130 mata. Adakah Aiman Aziz dapat menamatkan perebutan dengan merangkul kejuaraan pada perlumbaan pusingan ke-7 ini? Mari kita saksikan semula perlumbaan pusingan ke-7 bagi kategori Eon Credit Yamaha MVX Challenge. Mula sekarang di hadapan adalah Aiman Aziz, nombor 13 untuk pasukan SCM yang perlu laju di hadapan untuk menutup ruang lumba di belakangnya awal Muhammad Iskandar Yusmi dan Adam Adli Muhammad Isnaini. Nak pakai bila dia jumpa dengan jatuh. Ya, perlu di hadapan ada itu Aiman terjatuh. Aiman Aziz terjatuh sekarang ini. Baru tadi dikatakan mungkin akan dibawa esok ataupun tidak, tapi Aiman adalah pelumba di hadapan yang terjatuh, tapi dia dapat kembali meneruskan perlumbaan tapi jauh ketika di belakang. Sekarang ini terpulang kepada Adam Abdul Sadiq untuk dia mengambil kesempatan. Aiman Aziz. Aiman sekali lagi terjatuh. Saya rasa ini adalah insiden terbaru, bukan insiden tadi. Dia terjatuh sekali lagi dan ini memang akan menyukakan dan untuk dia pada putih mata perlumbaan. Dan saya rasa memang sebab dia dah jatuh kali kedua, memang takkan pertama ni memang sangat licin sebab langsung dari matahari ataupun tempat untuk air pergi. Jadi kita lihat dia perlu orang langkah sekarang. Kita ada satu setengah pusingan yang dapat jatuh lagi seorang pelumba. Ini adalah nombor 20 Muhammad Lutfi Syah Narizman yang berada di kelompok nombor 2. Sekarang tinggal tumpuan pada nombor 9 Adam Abdul Sadiq untuk dia cuba mengenangi perlumbaan. Sementara Aiman naik tempat yang ke-17 sekarang. Aiman naik tempat yang ke-17, lagi pada 15 untuk Aiman putih mata di tempat yang ke-13 sekarang untuk Aiman. Tapi di hadapan kita lihat Adam pada kedudukan yang baik. Ini adalah nombor 2 yang terjatuh, Siti Nur Syafiah Alia Syarizan. Sementara Adam Abdul Sadiq pada kedudukan yang dia mahukan dari tempat yang kedua sebelum ke pusingan terakhir untuk dia cuba memecut. Dan sekarang mereka keluar dari selekoh. Adam memecut laju di bahasan sampai ke belakang pada perlumbaan dan akhir nanti antara Aiman Aziz di tempat yang ke-9 di gap dengan dia di belakang di tempat yang ke-16 agak jauh untuk dia kejar atau dia sampai perbezaan jauh 15 agak jauh darinya, 8.6 saat. Ada misalnya tempat yang ketiga ada tadi. Aiman naik tempat yang ke-12 sekarang ini. Aiman naik tempat yang ke-12. Ya, dan dia punya bukti agak banyak mata untuk Aiman. Semangat yang ditunjukkan oleh Aiman, dia jatuh tapi naik tempat yang ke-12 sekarang. Adam perlu menang dalam permainan ini, senang saja untuk dia cuba mengejar kedudukan Aiman. Dan semangat ditunjukkan oleh Aiman yang teruskan perlumbaan naik tempat yang ke-12 nombor 25. Jadi terjatuh. Adam terjatuh. Adam tadi terjatuh. Sayang sekali itu Adam. Dia pun terjatuh bersama dengan Khairi Haziq Ruslan. Jadi Adam terjatuh sekarang ini. Di mana kedudukan Adam berada sebelum ini di persaingan awal Muhammad Iskandar dan juga Arif Darius Farid. Adam yang terjatuh. Dan ini memberikan kelebihan pada Arif Darius Farid untuk dia cuba menang dengan awal Muhammad Iskandar Yusni, 20 nombor 23 dan nombor 8. Dan di belakangnya adalah Mikael Razan Hashim. Dan akan sampai ke gaisan penamat sekarang ini.
adalah Muhammad Arif Darius Farid. Awal berada tempat yang kedua, Mikael Ranta baik ketiga, Hafiz baik keempat, Mikael Farid baik kelima, Adam tempat yang keenam untuk Adam. Tapi yang lebih lagi lihat Aiman Aziz, di mana Aiman Aziz akan mendapatkan perlumbaan. Ini dia Aiman Aziz, dia sampai menoleh ke belakang. Dia sampai di tempat yang ke-11 untuk Aiman Aziz. Hanya kepada Aiman kerana dia betul dari belakang mengejar dalam masa 5 pusingan saja. Dua kali dia jatuh, lepas tu mula dari belakang dia dapat habis race satu ini dalam position 11. Itu adalah performance yang sangat amazing. Ya, dan saya difahamkan juga usaha yang ditunjukkan oleh Aiman Aziz ini membuahkan hasil untuk dia bergelar juara keseluruhan dengan kelebihan yang lebih 45 mata. Ini kerana Adam terjatuh tadi. Tamat perlumbaan, misi Aiman Aziz untuk bergelar juara pada pusingan ke-7 ini berjaya walaupun hanya menamatkan perlumbaan pada kedudukan ke-11 selepas pencabar terdekatnya, Adam Abdul Sadeh terjatuh dan hanya menamatkan perlumbaan di kedudukan ke-6. Dengan kini, Aiman Aziz berkelebihan 31 mata menuju ke pusingan akhir. Beliau sah bergelar juara bagi kategori Eon Credit Service Yamaha MV8 Challenge bagi musim 2020. Selepas ini, kita bakal melihat pula aksi bagi kategori Yamaha Petronas Super Series. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama Aspirasi Cup Break dan kita beralih ke kategori seterusnya iaitu Yamaha Petronas Super Series. Berbeza dengan situasi di kategori sebelum ini, pendahulu keseluruhan bagi kategori Yamaha Petronas Super Series ini, Muhammad Danish Aiman Zamrul telah pun mengesahkan kejuaraan beliau biarpun perlumbaan berbaki 2 pusingan lagi bagi musim 2020 ini. Bagaimanapun, kedudukan kedua dan seterusnya masih terbuka luas. Mari kita saksikan semula perlumbaan pusingan ke-7 bagi kategori Yamaha Petronas Super Series ini. 4 lampu merah nyalakan dan mereka dilepaskan, dan sekarang permulaan di awal perlumbaan kita lihat meluncur laju adalah pelumba di petak yang pertama Afiq Ahmad Hamdan, pelumba nombor 11 yang meluru ke selekor pertama. Jadi Sepang ini menuju ke selekor pertama di awal perlumbaan adalah satu jarak yang agak panjang. Jadi mereka akan mengambil racing line masing-masing untuk sampai, dan kita lihat nombor 11 yang berjaya mengekalkan kedudukan di hadapan Muhammad Afiq Ahmad Hamdan. Dan di belakang di awal perlumbaan ini kelompok yang masih lagi besar, kita akan berikan tumpuan pada nombor 15 dan nombor 17 dan juga nombor 5 pada perlumbaan ini. Setakat ini kita lihat Afiq Hamdan berjaya lepas di tempat yang pertama. Sebelum lap yang terakhir kita akan lihat mereka akan memulakan gerakan. Tapi dari awal lagi mereka perlu untuk memastikan berada di bahagian hadapan, kerana itu adalah peraturan pertama, rule number 1 untuk diorang berada di hadapan bersama dengan pendahulu untuk tidak ketinggalan. Kadang-kadang kita lihat dalam perlumbaan ada pelumba yang tertinggal lepas terpecah kelompok atau kumpulan, dan ini akan menukarkan jika anda berada di kelompok yang kedua, kerana ada 6 pusingan perlumbaan yang tidak begitu banyak dan tinggal bagi 5 pusingan, dan yang pasti mereka perlu berada di kelompok hadapan untuk mengikuti pendahulu. Betul, bila diorang dapat ikut grup yang dekat depan, memang akan buat beza masa masuk front straight, sebab diorang boleh pakai slipstream untuk tolong diorang catch up dengan grup depan. Kalau tak memang susah, sebab straight dekat lintas Sepang ni memang agak panjang. Ya, memang betul agak panjang. Kita akan lihat mereka sampai di selekor telah pun keluar pada selekor akhir, dan kita lihat satu lawan lurus yang sangat panjang hingga selekor yang pertama. Dan di sini juga kita lihat nanti di hujung perlumbaan mereka keluar di selekor akhir, dan untuk laju mereka berbeza berdasarkan pasukan masing-masing. Pasukan yang dimasukkan kerana setiap pelumba ini mewakili pengedar motosikal Yamaha, dan ini satu keunikan pada perlumbaan ini, yang lebih rancak kerana mereka mewakili pasukan yang berbeza dan mahu untuk mencatat kemenangan bagi pasukan mereka. Dan apa yang kita lihat sekarang, masih lagi Putra Alif Irfan
berada di hadapannya. Perhatikan di mana kedudukan 15 dan 6, 15 dan 5. Afiq Khalid Abu Bakar dan Daniel Johan berada dalam kelompok dalam ini. Dan saya percaya mereka akan keluar supaya berada di hadapan dalam 2 pusingan yang terakhir. Apa dia juga yang rider nombor 17 Muhammad Ashrafi Razi dah turun kepada position 8. Agak rasanya battle ni memang susah sebab kita nampak ramai rider tengah battle masuk turn 1. So ada rider yang pergi wide, ada rider yang dapat inside line. So memang position akan bertukar sampai last lap. Sekarang masih lagi Dr. Alif berada di hadapan. Seperti yang ada jatuh di belakang. 30 meter terlibat. Seorang penjuru meter jatuh. Seorang lagi terbabas di selekor yang ke-5 atau selekor yang ke-6. Dan di hadapan sekarang ini masih lagi Putra Alif, tapi dikejar dengan hebat oleh Adik Khalid Abu Bakar. Di tempat yang kedua, Daniel Aiman Zamrun berada di sana. Daniel Johan telah pun sampai. 2 pusingan lagi akan tamat. Seperti yang saya katakan Daniel. Sekarang ini Daniel Johan telah pun sampai di hadapan Ashrafi Razi. Dia terlibat dengan kemalangan. Kerana kita lihat nombor Ashrafi Razi turun ke bawah, bermakna Ashrafi Razi gagal untuk menamatkan perlombaan. Itu adalah momen yang sangat sedih untuk Muhammad Ashrafi Razi sebab sekarang ni hope dia untuk finish nombor 2 dalam championship. Rasanya dah tak ada harapan dah sebab memang agak suka dia dah akan habis. Dia gagal mengutip masa pada perlombaan ini berbanding dengan Daniel Johan yang berada di hadapan. Jika Daniel Johan dapat 25 di sini, dan ini akan memang menukarkan Ashrafi Razi. Dan Ashrafi Razi mendahului Daniel Johan dengan kelebihan 3 mata sahaja, 34, 31. Dan di sini kita tahu maksimum adalah 25 mata untuk satu lagi perlombaan. Jika dia dapat maksimum di sini, bermakna agak suka bagi maksimum di sini. Memang kita akan lihat secara matematik sama ada peluang ataupun tidak. Kita berikan tumpuan terus kepada perlombaan ini. Nombor perlombaan yang kita perhatikan adalah nombor 5 Daniel Johan. Tapi di hadapan nampaknya nombor 15, nombor 6, nombor 7, nombor 2 yang menjadi perlombaan sekarang ini. Nombor 16 adalah Muhammad Adik Khalid Abu Bakar. Mereka akan masuk ke pusingan yang terakhir sekarang. Sekarang ni yang paling penting untuk semua rider yang tengah battle untuk runner up di championship, paling penting adalah slipstream lepas last turn. So diorang sekarang ni kita akan nampak tukar position sampai last turn. Tengok siapa yang dapat slipstream yang terbaik. Yang akan dikejar segala kerja kuat yang mereka lakukan dalam pusingan pertama akan tentukan sekarang ini. Dan kita lihat ada seorang pelumba cuba untuk menarik ke hadapan. Itu adalah Airil Husaini, Aimi Zaba. Pelumba yang cuba untuk menarik lain-lain, cuba untuk menarik keluar daripada kumpulan ini, untuk keluar dan ini berikan satu kerja kepada lain pelumba untuk mengikorinya dan masih tidak lari jauh dari dalam, cuba masuk. Ini yang penting untuk mereka sekarang, menuju ke berapa selekor lagi untuk keluar daripada kumpulan. Jika berada dalam di tengah, agak sukar untuk mereka keluar dari kumpulan ini. Di mana kedudukan Daniel Johan. Daniel Johan, jika dia menang di sini, memang dia akan bergelar merupakan tempat yang kedua keseluruhan. Tapi sekarang nampaknya kedudukannya 15 yang berada di hadapan. Afiq Khalid Abu Bakar yang berada di hadapan sekarang ini. Mereka akan menuju ke selekor yang terakhir. 15 di hadapan Airil Husaini, tempat yang kedua Putra Alif Irfan berada dalam kumpulan di hadapan. Sekarang mereka menuju ke laluan lurus untuk ke gaisan penamat. 15 berada di hadapan Afiq Khalid Abu Bakar. Cuba dipintas oleh pelumba nombor 6. Terjatuh 2 pelumba. Saya rasa 2 dan 3 Airil Husaini dan Haziq Hakimi. Perlombaan berakhir dengan penuh dramatik selepas beberapa insiden, terutamanya ketika di garisan penamat perlombaan selepas Airil Husaini dan Muhammad Haziq Hakimi terlibat dalam pelanggaran. Akibat dari insiden itu, kemenangan Muhammad Afiq Khalid Abu Bakar dibatalkan dan kedudukan podium utama dimiliki Airil Husaini Aimi, diikuti oleh Muhammad Haziq Hakimi Kamarudin di tempat kedua dan Putra Alif Irfan Abdullah di tempat yang ketiga.
Perebutan tempat kedua dan ketiga keseluruhan masih terbuka luas dan pusingan akhir nanti pasti bakal menjadi lebih menarik. Selepas ini pula kita akan melihat rangkuman kategori Wira KBS. Kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini. Kategori Wira KBS sangat sinonim dengan aksi hebat dari bakat-bakat muda tanah air. Dan musim ini juga bakal menyaksikan perebutan kejuaraan yang sangat menarik sehingga ke penghujung musim. Rahimi Nabil Razu dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing masih memimpin kedudukan keseluruhan dengan mengumpul 118 mata, namun hanya dibezakan 14 mata dengan pelumba pasukan 1XOX SCG Team Muhammad Aiman Hafiz Syaril yang telah memenangi 2 perlumbaan berturut-turut sebelum ini. Mari kita saksikan perlumbaan pusingan ketujuh bagi kategori Wira KBS ini. Dilepaskan sekarang permulaan yang baik dari sebelah kiri sekali, iaitu Haziq Zamri, dan tapi permulaan telah pun diambil alih di tempat di hadapan Idlan Hakimi Radwan. Di awal perlumbaan menuju ke selekor pertama, ada satu laluan yang agak jauh untuk kejuaraan Capri. Ini menuju ke selekor yang pertama, dan yang penting sekarang mereka perlu berhati-hati di selekor kerana agak basah sedikit lintas, dan kesemuanya dapat lepas dengan selamat dalam 2 selekor yang pertama. Kelompok hadapan walaupun kita lihat yang terdahulu sekarang ini adalah Idlan Hakimi Radwan. Di belakang kita mulai lihat 2 pelumba pasukan 31 Racing yang berada di belakangnya, Akil Daniel Nasrul dan juga Rahimi Nabil Razu yang 31 dan 32 yang berada di belakang, di mana nombor 16 Aiman Hafiz Syaril. Kerana kita telah pun sampai sekarang di hadapan Rahimi Nabil Razu sudah berada di kedudukan tempat yang pertama. Jadi dalam perlumbaan kedudukan begini, Daniel, permulaan penting atau strategi di pertengahan perlumbaan itu lebih penting? Bagi saya, strategi masa tengah race yang paling penting, sebab kita ni dekat sepan kita ada semua selekor yang panjang, ada straight yang sangat panjang. So kalau kita pakai strategi yang pandai di masa tengah race, kita boleh sampai ke depan dan juga dapatkan position podium. Sekarang ini Akil Daniel Nasrul yang sedang mendekat lain-lain pelumba untuk membantu rakan Rahimi Nabil Razu berada terus di hadapan, dan di sini Aiman Hafiz Syaril perlu untuk melepasi Akil Daniel. Sementara itu seorang pelumba yang sudah terkeluar dari perlumbaan mungkin di tempat yang ke-5, dan memintas itu telah pun dimintas oleh Idlan Hakimi Radwan untuk naik tempat yang kedua. Kan 16 telah mulai sampai sekarang ini. 16 cuba untuk memintas. Kita di pusingan yang ketiga, ada 3 pusingan lagi untuk mereka tamatkan. Nampaknya Rahimi Nabil Razu tengah mencuba kasih jarak sikit bagi dia dengan yang ke nombor 2. Tapi nampaknya Idlan Hakimi dengan Aiman Hafiz Syaril sekarang ini tengah push untuk kejarkan Rahimi Nabil Razu. Kerana pada kedudukan sekarang ini, Rahimi Nabil Razu memang dia berada tempat pertama kedudukan yang sebiasa buat masa ini. Tapi 16 yang kita akan lihat Aiman Hafiz Syaril, dia mula melangkah sekarang ini adalah 2 pusingan yang terakhir di litar Sepang. Ini adalah waktu yang sangat crucial untuk mereka, kerana di litar di 2 pusingan terakhir ini mereka perlu untuk berada di hadapan, dan di sini strategi yang mereka akan gunakan mengikori di hadapan, sama ada akan cuba lari atau menjadi pelumba yang akan dapatkan sprint, akan mengikori di belakang sahaja. Tapi sekarang ini kita lihat Aiman masih ketinggalan jauh sikit di belakang, kerana Rahimi Nabil Razu terus berada di depan. Sekarang kita boleh nampak Haziq pula yang dah dekat lagi dengan rider yang ada di depan. So nampaknya sekarang ni dia pun tengah push untuk mencuba menang race ni. Ya, Idlan Hakimi Radwan juga sedang berada di bersebelahan dengan Rahimi Nabil Razu, dan Idlan Hakimi akan cuba untuk dapat tempat di hadapan. Diperhatikan oleh pasukannya yang lihat bagaimana Idlan Hakimi Radwan akan cuba untuk melepas. Di belakangnya adalah Haziq Zamri nombor 86, 1, 2 dan 3 sekarang ini.
dan mereka tidak boleh keluar pada garis hijau yang ada kerana itu adalah yang ditetapkan untuk perubahan kali ini, dan mereka masuk di pusingan yang terakhir sekarang ini. Aiman jauh sedikit. Adakah Aiman dapat mengejar kepada kedudukan macam ni sekarang ini, Daniel? Saya rasa masih ada peluang sebab dia still, sebab kita boleh nampak Aiman memang dalam first sector dia laju, tapi sekarang ni nampak lepas masuk selekor yang pertama ni agak jauh sangat untuk dia kejar rider yang ada depan. Ya, kita ada Adam Haikal Jahar, Syamil Amin Syaf yang berada di hadapannya, dan ini sudah pasti akan menyukarkan kedudukan untuk Aiman Hafiz Syahril kerana ada berapa selekor lagi sahaja. Ada 8 selekor untuk satu pusingan, dan dia berjaya minta seorang pelumba T1 Racing akan cuba untuk mengejar depan agak jauh di hadapan Naimi Nabil Razu sekarang ini. Naimi Nabil Razu yang bergerak baik sekarang ini. Mungkin Aiman akan mengharapkan Idan Hakimi dan Haris Haziq Zamri akan dapat menewaskan Naimi Nabil Razu. Jika dia menang, bermakna kelebihan yang sangat besar untuk Rahimi Nabil Razu menuju ke perlumbaan yang terakhir nanti. Dan di belakang Idlan Hakimi pada kedudukan sekarang ini ada kelebihan, ada dua di belakang, Idlan dan juga Haris. Masuk dari bahagian dalam cantik meminta dua pelumba, Idlan Hakimi dan Haris Haziq. Mereka menuju ke sektor terakhir sekarang ini dengan Rahimi Nabil Razu di tempat yang ketiga. Tapi penentuannya sekarang ini menuju ke laluan lurus ke garis penambat. Rahimi membacot laju. Ini yang dilakukan oleh Rahimi. Rahimi membacot laju sekarang ini. Rahimi Nabil Razu di hadapan. Rahimi berjaya memenangi perlumbaan. Rahimi Nabil Razu berjaya memenangi perlumbaan dengan Idlan Hakimi Radwan di tempat yang kedua. Haris Haziq Zamri di tempat yang ketiga. Aiman Hafiz Syahril sekarang tempat yang keempat kerana dia terlalu lama tersangkut di belakang tadi. Rahimi Nabil Razu berada di tempat yang pertama dengan 25 mata. Kita kena buat kerja matematik sikit, Daniel, untuk mengira berapa ketipan mata dan bagaimana kedudukan selepas perlumbaan ini. Rahimi Nabil Razu berjaya menampilkan aksi luar biasa di hujung perlumbaan dan memenangi perlumbaan sekaligus mengukuhkan kedudukan beliau untuk menjadi juara keseluruhan musim 2020. Walau bagaimanapun, Idlan Hakimi Radwan dan Haris Haziq Zamri yang menamatkan perlumbaan di tempat kedua dan ketiga terpaksa akur dengan keputusan pembatalan kemenangan mereka selepas didapati melakukan kesalahan teknikal. Situasi ini membolehkan Muhammad Aiman Hafiz Syahril memperolehi kedudukan kedua perlumbaan pusingan ketujuh dan terus memberikan tekanan kepada pendahulu Rahimi Nabil Razu dengan hanya dibezakan 19 mata menuju ke pusingan akhir. Dengan itu, tamatlah sudah Aspirasi Cup Break episod kali ini. Sehingga kita bertemu lagi di minggu hadapan dengan pelbagai lagi aksi menarik yang bakal kami pertontonkan kepada anda semua.